musibah secara umum, dan insyaAllah kita akan kaitkan dengan COVID-19 macam mana dia melihat. Pertama sekali, pada zaman Said Nursi selalu dia memberi pada kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim. Al-Hakim bermaksud maha bijaksana. Jadi apa-apa Allah melakukan, memang di sebaliknya bukan satu, bukan dua, mungkin ribuan, kan jutaan, ada hikmah, ada manfaat. Dan kalau hikmah itu bermaksud melakukan sesuatu dengan satu tujuan, dan Allah melakukan semua ini dia ada tujuan. Jadi kita punya sekarang ni musibah besar ni COVID-19 pun dia ada banyak hikmah dan banyak ada tujuan Allah bagi. Tapi oleh kerana selalu manusia dia tengok dari perspektif dia sendiri, dia nampak macam buruk, dia nampak benda ini tak baik, kan. Seterusnya Imam Nursi dia tengok musibah tu semua ataupun bala bencana dan sebagainya dengan nama Allah Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim tu apa beza dia dengan Rahman? Rahman kan dia Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pada menyayangi pada semua makhluk tanpa membezakan orang mukmin atau kafir, kan. Tapi Rahim lebih macam dia fokus pada orang mukmin sahaja. Yani di dunia dan di akhirat, Rahim itu banyak dijelmakan atas diri orang mukmin. Ya, kita ini sebagai orang mukmin kita kena tahu Allah Rahim, kan. Allah Maha mengasihani. Jadi apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan, di sebaliknya ada rahmat dia. Itu yang kita kena faham dahulu. Lepas tu dari zaman Said Nursi dalam kalimah ke-18 ada kupas ataupun tafsirkan satu ayat suci dalam surah As-Sajdah ayat 7, ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Apa sahaja Allah buat dan dia diciptakan dengan sebaik-baiknya. COVID pun tidak terkecuali. COVID-19 pun, musibah yang Allah bagi pada kita baru-baru ini pun, dia tidak terkecuali. Jadi, mesti kita cari apa di sebalik dia itu, ada hikmah apa, kan. Sekarang ni kita tengok, kan, dunia punya sistem kesihatan tu semakin maju. Bayangkan, satu hikmah sahaja, kan, satu hikmah. Kalau musibah ini tidak berlaku, macam mana orang manusia akan menyediakan dirinya untuk masa hadapan? Sebab pelbagai musibah yang lebih mungkin lebih besar, bencana-bencana yang lebih besar, kalau manusia dia sediakan dirinya lebih, dia akan menghadapi dengan baik. So COVID-19 ni sekarang ni menyebabkan satu dunia sistem kesihatan tu ataupun panggil apa, dalam kesihatan tu ada banyak kemajuan. Kita tengok, kan, pada setiap benda, hatta pada benda-benda yang tampak paling teruk, kan, memiliki satu sudut kecantikan yang hakiki. Pada zaman kata sama ada husnul bizzat ataupun husnul bil ghair. Memang macam cahaya, kan, cantik, ataupun bunga, kan, cantik. Yani ada benda yang terus semua orang manusia akui ataupun setuju dia ini cantik. Dan sama ada dia husnul bizzat, yani memang dia cantik. Tapi ada juga benda yang husnul bil ghair itu dengan natijah dia baik. Dengan natijah dia baik. Jadi COVID-19 ni pun sekarang ni di dalam kategori husnul bil ghair. Mungkin secara zahir dia nampak tidak elok, dia nampak tidak baik, tapi di sebaliknya ada banyak hikmah. Orang manusia sekarang ni, kan, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala kan rapatkan kita dengan dirinya. Sebab memang saya tadi semalam ada panas demam 38 lebih semalam. Jadi saya tengok macam terus saya ini banyak berzikir, bertasbih pada Allah, macam rasa nak mati, kan. So banyak macam rasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah tu secara zahir dia tak baik, tapi dia sebenarnya penggerak ataupun penolak
dia satu benda yang menyebabkan kita ini merapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang balik ya, kalau setiap benda kan dia cantik, tapi sama ada dia secara luaran ataupun secara tersirat, kan mesti dia ada sudut kecantikan kerana Allah firman ahsana kulla syai'in khalaqa. Apa-apa sahaja Allah cipta dia baik. Sehingga kan ciptaan syaitan pun baik. Ya. Mungkin kita ini pelik kan? Macam mana syaitan ni baik kan? Syaitan tak baik. Syaitan itu sendiri buruk kan? Allah cipta buruk tu, tapi dari segi menciptakan syaitan dan nafsu itu memang dia baik. Sebab melalui syaitan dan nafsu, kita ini naik banyak martabat. Faham tak? Macam kita ini buat sukan kan? Bila ada sukan, banyak ada halangan kan, kita lari-lari banyak, badan kita panas, kita ini rasa ada banyak macam halangan tu, lepas tu badan kita ini dikukuhkan kan, bila kita bersenam, subhanallah kita punya kesihatan badan tu dia naik dan meningkat. So begitu juga apa-apa sahaja kalau berlaku dan dia nampak macam secara zahir dia tak elok, tak baik, kan? Padahal di sebaliknya ada banyak hikmah. Ya. Insan memuja apa yang zahir dan mementingkan diri sendiri, maka dia memandang kepada zahir lalu menghukumnya dengan keburukan. Seperti saya kata tadi kan, yani nafsu dan syaitan pun dia meningkatkan kita punya perjalanan ataupun merapatkan diri kita dengan Allah. Kalau kita selagi berlawan dengan dia, jadi kita akan naik satu martabat yang tinggi di sisi Allah. Ya, seperti ribut, gempa bumi dan wabak. Ini kan kita punya wabak ini kan. Di peristiwa ini kan dia secara zahir buruk, tapi di sebaliknya ada banyak hikmah. Lantaran peristiwa-peristiwa yang zahirnya kelihatan bodoh, maka sebahagian benih-benih persediaan yang tidak dapat tumbuh dan membiak seperti benih bertunas lalu menjadi cantik. Saya kan suka bagi contoh tadi, macam mana kan dalam sistem kesihatan sekarang ini kita nampak orang manusia lagi hebat. Dan macam mana kita boleh hidup dengan sumber yang sedikit. Itu yang sudah dipelajari. Dan dengan sumber-sumber yang sedikit kan, masa kita tak keluar, di rumah sahaja kita alhamdulillah banyak belajar. Orang manusia sekarang ni pada abad yang kurang ada kesabaran kan, kita sudah belajar sabar. Dan Allah ajar kita ini kesabaran. Allah ajar, iyalah ada juga orang yang masih tak belajar. Itu lain cerita. Tetapi kebanyakan orang sekarang ini sudah belajar dan sabar tu. Orang mukmin tu bertambah iman dia kepada Allah. Ya lebih kita ini percaya pada Allah, lebih kita kan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pada zaman Said Nursi dia bagi contoh kan, gangguan burung helang ke atas burung pipit secara zahirnya adalah tidak sesuai dengan rahmat. Tak baik kan, macam tak fair, tak adil kan. Burung helang yang besar badan dia itu, tapi dia serang pada burung pipit tu dan selalunya dia tangkap. Jadi secara zahir ini nampak macam tak ada adil, tak nampak rahmat. Tetapi kita kena tahu burung pipit melalui serangan dan melalui gangguan daripada burung helang tu, dia meningkatkan persediaan dia. Kenapa burung pipit antara burung yang dia sangat laju, kenapa dia macam sangat praktik, sangat dia cergas? Sebab ada gangguan tu. Sekarang ni kita pun ada gangguan dari COVID ni, dan bila dia ganggu macam seperti burung helang tu, kita pun menyediakan diri terhadap musibah-musibah yang bakal datang pada kita. Ataupun kita ini belajar sesuatu daripada COVID-19 ni. Sesungguhnya kan, sakitmu bukanlah dilema kepadamu, bahkan ia adalah sejenis ubat. Jadi dari segi sekarang ni kita kupas juga sedikit macam mana orang yang jatuh sakit COVID-19 ni kan, orang yang jatuh. Mungkin ada yang cakap, Ustaz,
kita ini sekarang ni betul mungkin tak ada terkena kan musibah ni, kita masih dijaga oleh Allah, tapi ada juga yang orang dah jadi sakit kan. Jadi Badiul Zaman kata sesungguhnya sakitmu bukanlah dilema kepadamu, bahkan ia adalah sejenis ubat. Memang sakit itu ubat sebenarnya. Umur ialah satu modal dan ia sedang berlalu pergi. Sekiranya tiada buah atau natijah daripadanya, maka ia akan hilang sia-sia. Malah sekiranya umur itu diisi dengan kerehatan dan kelalaian, maka ia berlalu dengan sangat pantas. Maka penyakit menjadikan modalmu itu berbuah dengan keuntungan-keuntungan yang besar. Masya Allah. Yani saya sangat suka ayat-ayat dia ini. Badiul Zaman dia kata umur kita itu satu modal dan sedang dia cair dan sedang dia habis. Dan semakin modal kita ini dia habis. So, kalau dia tak ada natijah, kalau modal kita ini kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, nanti dia akan hilang sia-sia. Ya. Tambahan pula, kalau dalam hidup kita ini ada kerehatan sahaja, kelalaian sahaja, lagi pantas. Kan? Orang lalai punya hidup ni lagi dia pantas dia lalu. Kan? Orang yang selalu utamakan zon selesai itu, zon kerehatan itu, Masya Allah, lebih cepat dia punya hidup ni berlalu. Umur dia itu habis. So, maknanya penyakit itu menjadikan modal kita itu berbuah dengan keuntungan yang besar. Sebab bila kita jatuh sakit, bila kalau ada orang antara kita ini pernahlah berlaku COVID ataupun ada kawan-kawan kita, orang-orang yang rapat dengan kita, jadi mereka ini sekarang ni hidup mereka akan berbuah, hidup mereka itu akan banyak dapat keuntungan. Kerana bila berlaku musibah tu kan saya bagi contoh tadi, dari semalam saya kan badan saya panas, jadi macam banyak berzikir bertasbih. Mungkin lebih banyak daripada masa saya rehat, masa saya sihat biasa. Sakit tu menyebabkan manusia lebih banyak menguntungkan dia punya modal tu. Modal hidup tu dia tidak pergi sia-sia. Okey. Wahai pesakit yang tidak sabar, bersabarlah, bahkan bersyukurlah. Penyakitmu ini boleh mengubah tiap-tiap seminit umurmu menjadi 1 jam ibadah. Dan berdasarkan riwayat-riwayat hadis, kan setiap jam kita ini kan kalau berlalu dengan sakit tu, dia ibarat macam 1 minit umur kita itu menjadi 1 jam ibadah. Kadang-kadang 1 minit saja. 1 minit kita ini jatuh sakit, jadi dia akan sama dengan 1 jam ibadah. Ya, dia gugurkan kita punya dosa-dosa itu dan bertambah pada kita kesedaran kan macam mana kita ini lemah, macam mana kita ini fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, manusia tidak datang ke dunia, ya, dunia ini hanya untuk hidup dengan selesa dan untuk menghabiskan sisa usia di dalam kerehatan dan keriangan. Apa buktinya? Kan manusia tidak datang dunia ini untuk hidup dengan selesa ini. Dan sebab kita tengok kan orang yang datang ke dunia ini dia kembali. Tak ada orang yang lama kan duduk di sini lagi. Macam sementara seorang individu dia duduk di dunia ini terus dia pergi. Itu satu. Yang kedua, semua orang muda itu dia jadi tua. Semua orang muda dia jadi tua. Itu pun menunjukkan bahawa manusia ini tidak datang ke dunia ini untuk rehat, untuk macam dia selesa kan. Sebab tempat ujian kan. Kita ini kalau datang ke dunia ini untuk selesa, untuk menghabiskan sisa usia ini di dalam kerehatan dan keriangan. Jadi kenapa kita tak selalu jatuh sakit, ada musibah kan? Sentiasa kita ini menghadapi pelbagai musibah. Ini bermaksud manusia tidak datang ke dunia ini untuk dia menjalankan hidup ini dengan selesa. Memang kita ini diuji oleh Allah kan? Macam Maulana Jalaluddin Rumi kan, rahimahullah, rahmatullah alaih, dia bagi satu misalan.
seorang individu, dia dia pergi ke seorang tukang buat toto, dia nak buat toto singa di lengan dia itu. Jadi masa itu mereka buat toto itu dengan jarum, dengan macam mereka cucuk jarum tu baru dia membentukkan singa itu kan. Jadi dia mula buat orang tu tukang tu, lepas tu dia kata sakit, sekarang ni engkau ni buat bahagian apa? Dia kata saya buat bahagian bahagian ekor dia. Dia kata tak apa, saya tak nak ekornya ada, you buat sahaja badan dia yang lain. Jadi dia teruskan, dia buat sedikit lagi, dia cucuk, kan dia memberi kesakitan. Susah kan nak buat dengan jarum tu. Jadi orang tu dia kata sekarang pula you buat bahagian apa? Dia kata kaki dia. Dia kata tak apa, satu kakinya tak ada pun okey. Jadi akhirnya tukang toto buat toto pun dia kata orang ni macam lain pun dia tak faham lah. Lepas tu sikit lagi dia buat, dia kata sekarang pula engkau buat apa? Dia kata kepalanya. Dia kata saya tak nak buat kepalanya, buat badan sahaja. Jadi akhirnya orang tu marah. Tukang toto itu dia marah, dia kata macam mana engkau ni nak saya buat bentuk singa tapi tak ada ekor, tak ada kaki, tak ada kepala kan. Jadi dia nak dapat sesuatu tapi tak nak menghadapi kesakitan tu. So Maulana Jalaluddin Rumi dia kata manusia dia nak dapat sesuatu yang indah di akhirat nanti, dan dia nak masuk syurga, tapi bila ada musibah sikit pun dia macam tak nak. Musibah yang Allah bagi itu bukan Allah nak menyusahkan kita, bukan Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghancurkan kita. Allah bagi sebab Allah nak kita ini membiasakan dan menyediakan diri terhadap akhirat. Lagi satu kan, sekarang ni kita tengok kan, orang yang banyak ada musibah tu dia lagi kukuh. Banyak musibah datang pun dia dah bersedia. Okey. Seterusnya, pemilik itu boleh memperlakukan apa yang menjadi miliknya menurut kemahuannya. Malikal mulki yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Yani pemilik Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala sesuka sahaja. Apa sahaja Allah nak buat dalam miliknya, boleh je. Kita ini milik Allah kan. Dan Allah punya tengok milik kan, tengok planet-planet macam mana tersusun, dan tengok pada bulan, tengok pada matahari kan. Kita punya Al-Malik ini, yani pemilik kita Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak hikmahnya, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak Allah punya kudrat. So kenapa kita ini rasa macam kita rasa musibah ni akan menjadikan kita ini gelisah kan, musibah ni akan menjadikan kita ini macam hancur kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala apa sahaja melakukan, memang melakukan dengan baik. Kita kena serah diri pada Allah. Kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita milik diri sendiri, so memang kita tak boleh menghadapi musibah ni. Tapi bila kita serah diri, kita kata saya milikmu ya Allah, apa-apa sahaja berlaku. Tetapi jangan kita salah faham juga, tawakal bukan bermaksud kita ini macam tidak ikut SOP kan. Kita kena ikut SOP, kita kena jaga diri daripada penyakit ni kan. Mesti kita usaha untuk musibah ni tidak merebak lagi, dan itu memang wajib bagi kita. Tapi lepas kita dah usaha, kalau masih dia berlaku, itu bukan urusan kita. Sebab urusan Allah tu lain, urusan manusia itu lain. Kita kena serah dan kita kena yakin dengan ketuhanan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya kebijaksanaan tu. InsyaAllah. Penyakit merupakan satu nikmat ilahi dan hadiah Ar-Rahman kepada sebahagian manusia. Ya. Kadang-kadang penyakit itu menjadi hadiah, satu nikmat. Dan ada orang, saya banyak dengar, dia kata kalau saya tak sakit ni Ustaz, saya tak akan baca buku banyak. Dan dia berbanding dia sebelum dia sakit tu,
Dia kata mungkin 1-2 buku sahaja saya baca. Tapi bila saya sakit, dia kata di rumah banyak saya baca buku. Jadi dia ingat macam Allah bagi dia hadiah. Ada setengah orang dia kata, Ustaz, oleh kerana saya jatuh sakit, so macam saya tak keluarkan dari rumah, jadi saya meluangkan masa kepada anak-anak. Lama saya tidak meluangkan masa. Yang sakit dia itu tidaklah kena, kan, sakit biasa. Jadi untuk sebahagian orang Allah mendatangkan sakit ni, penyakit ni untuk menjadi hadiah. Kan? Sekarang ni COVID-19 pun kita kena tengok macam tu. Dan Allah mendatangkan pada kita kan satu nikmat. Musibah pun satu nikmat. Kalau musibah tak berlaku, sekarang ni tengok kan kematian beramai-ramai itu kan sebelum COVID-19 ni, macam mana Rusia, Amerika, dan di Syria itu, di Palestin kan Israel, ramai orang mereka bunuh. Tapi lepas COVID-19 ni mereka sibuk kan, mereka berlawan dengan COVID-19 ni, ramai anak-anak Islam tu tidak mati. So, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala kan sudah hentikan mereka dengan satu virus yang tidak kelihatan dengan mata kasar kita. Subhanallah. Macam mana Allah punya kudrat kan, kekuasaan Allah dengan satu haiwan ataupun satu makhluk yang tak nampak dengan mata kasar, tetapi dia sudah hentikan banyak kezaliman. Ingat tak masa PKP itu kan di Turki, di Malaysia pun, dan klub-klub malam tu semua itu dihentikan. Yang maksiat, dosa-dosa pun sudah dihentikan oleh Allah sementara. Ya. Jadi hadiah bagi kita. Okey, seterusnya kita masuk pula bahagian kan tentang macam mana kan COVID ni menyebabkan ada juga orang mati kan. Sebab tu ramai orang takut. Dan dia kata nanti kalau COVID ramai orang mati kan. Saya takut, dia kata, khususnya orang tua-tua kan. Jadi beda zaman kata ajal telah ditetapkan, ia tidak akan berubah. Ajal telah ditetapkan, ia tidak akan berubah. Yani waktu ajal kita ini sampai, di mana sahaja kita berada kita akan mati. Ni dalam kapal terbang MH370 ke, dan kita berada di rumah sendiri ke, kita berada di hospital ke, kan, di mana sahaja kalau ajal dah sampai kita akan mati. So kita tak payah takut. Yani ramai orang macam menghadapi COVID-19 ni, dia tunggu nak mati tapi dia kembali sihat. Ataupun ramai orang kita kan nampak kita seorang tu nampak dia nazak, tapi tak lama kemudian dia kembali sihat. So maknanya kita ini kena faham ya, ajal tu dia tetap sama, tidak akan berubah dan tidak tengok pada benda-benda. Kecuali kita sendirilah kalau tidak mencampakkan diri sendiri. Sebab ada juga kan orang bunuh diri, ada orang campak dirinya kan dari itu. Jadi kebanyakannya juga ada orang mati. Tapi tetap sama, ajal dia sampai. Sebab Allah tahu ajal dia itu, orang tu akan bunuh diri dia sendiri. So maknanya terhadap COVID-19 ni tak payah kita takut sangat. Ya, bukan sakit itu yang mematikan kita. Itu penting. Yang mematikan kita itu Allah. Ya, bukan penyakit yang mematikan. Penyakit itu satu alasan. Yang mematikan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mumit nama dia kan, mumit. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi pada kita kematian. So kita kena tenanglah terhadap ada kemungkinan kan kematian itu. Kerisauan menjadikan penyakit itu berganda. Sekarang ni saya nampak ramai di kalangan kita ini macam risau banyak. Sampai bila Ustaz ni, okey kita faham musibah ni datang dari Allah kan. Kita ini reda je menghadapi musibah ni. Tapi tetap macam risau. Risau lagi. Bila akan habis musibah ni? Dan ada orang risau juga macam dia tempat kerja itu kan, dia punya kerja itu habis, lepas tu banyak lagi mungkin kehilangan kan. Jadi dari zaman kata kerisauan tu menjadikan penyakit itu berganda, dia akan lebih tambah. Yani
Seorang kalau dah jatuh penyakit tu, jangan dia banyak macam rasa risau. Tenang je, Allah bagi peluang pada dia untuk membersihkan jiwa, menyucikan jiwa. Kita ini tenang je. Dalam kalau kita dah jatuh sakit tu lah. Kalau takut sebab mati itu seperti saya kata tadi, ajal tu tetap tak boleh akan berubah. So Imam Nursi kata, khabar gembira untuk kalian, kematian bukanlah hukuman bunuh, bukan kesia-siaan, bukan kefanaan, bukan penghapusan, bukan pemadaman, bukan perpisahan abadi, bukan ketiadaan, bukan kebetulan, dan bukan pelenyapan tanpa berpelaku. Mati itu bukan dia satu penakhiran, dan bukan satu penghapusan, bukan satu kesia-siaan, bukan perpisahan abadi. Bahkan ia merupakan perlepasan dan penggantian tempat oleh pelaku yang Al-Hakim dan Ar-Rahim, dan penghantaran ke daerah kebahagiaan abadi dan ke negara asal mereka. Ia adalah pintu penghubung ke alam barzakh yang merupakan tempat perhimpunan 99% para kekasih. Jadi kalau kita melihat kematian ni macam ni, so kita tidak akan banyak risau lagi. Ya, memang seperti saya sebutkan tadi, kita akan berusaha untuk menjaga diri kita daripada penyakit-penyakit ini, bukan sekadar COVID, semua penyakit. Memang Allah bagi badan kita ini, kita kena jaga. Ya, tetapi bila dah berlaku ini, kita tenang je. Sebab bukan dia perkara yang tanpa berlaku dengan tanpa pelaku. Ada pelaku dia. Yani penyakit itu bila terkena pada kita itu, Allah yang izinkan, Allah yang memberi peluang tu. Saya kata peluang sebab penyakit itu kan menyebabkan umur kita ini bertambah. Modal kita ini dia bertambah. Dia punya nilai itu. So bila berlaku itu, kita kena reda lah, kena kita tenang je. Kalau kita memandang pada kematian itu sebagai macam perlepasan, kan, penggantian tempat, dan pintu penghubung ke alam barzakh, tempat perhimpunan 99% para kekasih. Kita ini di dunia ini hanya ada sedikit kekasih kita. Yang ramai kekasih kita ini, kenapa Imam Nursi sebut 99 para kekasih itu? Sebab daripada Adam alaihissalam dan para anbiya, para ulama, kan, sultan-sultan yang adil, kita punya nenek moyang, semua itu yang ramai di sebalik kubur tu. So kita kenapa sedih? Sebab yang ramai itu kekasih kita itu di sebalik kubur. Kita kena sukalah mati itu. Ya, InsyaAllah kita akan usaha kalau COVID-19 ni dia terkena pada kita ini, kita akan cakap apa dengan COVID-19 ni? Wahai COVID-19, aku ini berlawan denganmu. Aku ini berlawan denganmu. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala melalui engkau ni uji saya. Adakah saya ini akan jaga badan ni? Adakah saya ini berusaha? Adakah saya ini bertawakal pada Allah dengan baiknya? So saya akan berlawan, wahai COVID-19. Tetapi, wahai COVID-19, kalau engkau datang kepadaku dengan izin Allah untuk saya mati, kalau engkau jadi sebab untuk saya mati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan satu hari nanti kami semua ni orang manusia akan mati. So ahlan wa sahlan. Itulah pandangan orang mukmin. Oleh kerana orang mukmin dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hakim, Ar-Rahim, kan. Jadi bila COVID-19 ni dia terkena pada dia akan cakap macam tu. Dia akan berlawan sedaya upaya. Tapi kalau COVID ni dia nampak gaya dia macam nak mematikan kita dengan izin Allah, so kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kematian tu bukan penghapusan, bukan dia pemadaman, bukan perpisahan abadi, bukan dia satu kebetulan. Memang dia ada pelaku dia. Allah Subhanahu Wa Taala atur dia. Macam mana kita punya kedatangan, kehadiran kita di dunia ini dengan satu sistem,
Jadi kita punya perlepasan pun dengan satu sistem. Macam masuk hospital kan, masuk hospital kita buat check-in kan, masuk hospital kita berdaftar, ada sistem kan. Jadi kita keluar pun ada sistem. Sama seperti itu juga di dunia ini, di dewan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala daftar kita ini masuk kan, masuk tugas ini, kita ini bertugas di dunia ini. So, masa kita balik dari dunia yang fana ini pun dia ada juga sistem yang Allah tetapkan. Jadi mudah-mudahanlah kita ini memandang pada COVID-19 ini dengan pandangan iman, dengan pandangan kan Asmaul Husna, dari segi Asmaul Husna. Mudah-mudahan musibah yang Allah berikan pada kita ini diangkat dalam masa yang terdekat. Mudah-mudahan kita sentiasa berpegang teguh dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita ini dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahaja daripada saya insyaallah. Kesimpulan dia, sakit dan mati itu merangkumi terlalu banyak hikmah dan rahmat Allah itu sangat luas dan mendahului kemukaannya. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan balik kepada Tuan pengurusi majlis insyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas perkongsian yang cukup bermakna lah mengenai hikmah ataupun di sebalik COVID-19 ni daripada sisi pandang di Salah Anum, yang jika kita lihat memang terlalu banyaklah hikmah dia seperti mana poin yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi yang boleh saya kemukakan sekali lagi, iaitu penyakit ni merupakan hadiah dan nikmat ilahi yang diturunkan kepada kita untuk kita lebih bersyukur, untuk kita lebih terbuka minda kita mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku untuk diri kita sendiri, untuk kita lebih mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja untuk majlis ilmu kita pada pagi ini, iaitu dalam program Siraman Rohani dari Risalah Cahaya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama, hari Isnin pukul 9 pagi dengan siri yang seterusnya, iaitu siri yang kelima. Jadi itu saja. Saya sudahi dengan tasbih, kafarah dan surah Wal-Asr. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.